Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan jemaah kuliah ini maka dipanjangkan umur dapat kita bertemu pada malam ini. Semoga umur kita yang panjang ini maka kita gunakan peluang untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah, beribadat, qada dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan yang dimuliakan, bulan apa ni, bulan Zulhijjah, Syahrul Haram, bulan yang diharamkan berpegang Ramadan. Kalau di Mesir dipegang lagi Ramadan, tentera kudita. Jadi alhamdulillah kita hari ini dah masuk bulan Zulhijjah, berapa 3 Zulhijjah. Jumaat 6 Zulhijjah. Jumaat senang ingat 6 Zulhijjah. 7, 8, 9 9 Tasu'a, 9 Zulhijjah, Tasu'a hari yang ke-9. 10 wukuf di Padang Arafah, Al-Hajjud Arafah. Arafah tu haji, maksudnya rukun yang paling penting sekali, iaitu berwukuf di Padang Arafah. Jadi apa yang kita buat, sama ada kita yang duduk di Malaysia, yang duduk kat mana-mana pun, artinya yang berada kat dunia ni, maka dia akan ingat di mana tu, di Arafah. Di Arafah, iaitu berwukuf di Padang Arafah, menunaikan haji ke Baitullah Haram sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Jadi semua sekali menceritakan kepada kita, mengingatkan tentang keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita akan membaca ataupun merenung sedikit sebanyak perbinaan bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail, bagaimana yang telah dinyatakan riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada An Ibn Abbas menyatakan qaul Ibrahim li ibni Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail. Ibrahim itu bapa, anaknya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim daripada intinya Sayyidah Hajar kan, Hajar, maka anaknya Ismail. Kemudian tu yang seorang lagi Ismail, yang seorang lagi anaknya namanya Ishak. Nabi Ibrahim bapa, anaknya Ismail. Daripada Ismail lepas tu seorang lagi Ishak, cabang 2. Daripada Ishak tu Yaqub. Yaqub tu Bani Israel, Yaqub tadi. Ada pun yang Nabi Ismail, maka di sana di sini ada disebutkan antara 3 doa yang dibacakan, yang disebut oleh Nabi Ibrahim serta anaknya Ismail selepas pembinaan Kaabah Al-Musharrafah. Antaranya dia berdoa, antaranya apa? Antaranya doa
firman-Nya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulah. Ya Tuhan kami, Rabbana, na tu kami, Tuhan kami, kita Tuhan kita maksudnya Allah. Wa ba'ats fihim, ya Allah kau bangkitkan fihim, di kalangan mereka tadi, rasulan, di kalangan kami, rasulan minhum yatlu alaihim. Rasulan ini yang diartikan dengan yatlu, rasulan ini di sini artinya dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah makbulkan permintaan Sayyidina Ibrahim, rasulan minhum, rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim, di kalangan mereka artinya min aulad Ismail, keturunan Nabi Ismail. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada engkau ayat-ayat engkau, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang membacakan? Iaitu Al-Quran Al-Karim. Wa yu'allimhum, ta'lim, mengajar tentang kitab, wal hikmah. Hikmah di sini ada mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya Al-Quran. Lepas tu alladhi unzila ala Muhammad, lianna alladhi kana yatlu alaihim laysa illa dhalika fawajaba hamlu alaihi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, iaitu membaca Al-Quran. Wal hikmah artinya di sini disebutkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara doa yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi berkaitan dengan Ibrahim dan anaknya Ismail, kita bukan nak ceritakan kisah Ibrahim dengan apa, mencari Tuhan. Ibrahim yang dibakar. Qala, apa ayat tentang dibakar? Tentang ayat dibakar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni, jadilah sejuk. Bardan sejuk, dan selamat ala Ibrahim. Kuni salaman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini berkaitan dengan doa Sayyidina berkaitan dengan wahyu. Allah Ta'ala perintahkan kepada api tadi supaya sejuk, jangan membakar akan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Itu kaitan sebelum dia berhijrah ke Mekah tadi, daripada Palestin. Akhirnya sekali dibakar, maka peristiwa memecahkan berhala. Walaqad atana Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bi'alimin. Itu tentang memecahkan berhala. Nabi Ibrahim menyeru bapanya supaya meninggalkan ajaran menyembah berhala. Bapaknya buat berhala, bukan sekadar menyembah berhala. Dia usahawan, nampak tak? Penjual berhala, nampak tak? Taukid besar maksudnya. Nampak tak? Penuh berhala bapaknya buat. Macam kita kata orang buat bubur tu, nampak tak? Yang buat batu nisan, nampak tak? Kerja juga batu nisan dia. Orang mati dia untung lah, nampak tak? Bukan kita kata dia minta orang mati, nampak tak? Mana orang tak mati-mati dia tak laku batu nisan aku. Bukan macam tu, nampak tak? Kita nak beli batu nisan, tak apa, beli batu nisan letak kat rumah, sepasang. Letak je kat rumah, bawah rumah. Sekali tu panjat juga, nampak? Duduk masuk bawah rumah, tengok ada batu nisan. Tulis nama sendiri, apa salahnya? Sama tak duduk bacakan talqin sendiri kan? Ada lah rasa muhasabah sikit, jaga orang buat. Tapi tak apa kalau buat sekali. Nama tak, orang kata kita gila pun, dia tak gila sebenarnya. Sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu, dia letak penulisan dan sebagainya. Dia gali rumah, dalam bawah rumah tu. Tapi kita rumah mana ada bawah rumah lagi? Rumah semua rumah batu semua, nama tak? Tak ada bawah rumah. Jadi berbeza. Cuma nak nyatakan berkaitan dengan batu tadi, batu yang disembah oleh bapaknya asnam. Itu berkaitan dengan asnam Nabi Ibrahim. Maka dibakar dan dicampakkan dan dibakar. Akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar. Kemudian dinyatakan, dan yang nak cerita bab panjang. Kemudian Nabi Ibrahim yang menjadi Ka'bah wa yu'awinu Ismail. Allah Ta'ala berfirman, apa dalilnya? Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Ini dalam
surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Kita tengok ayat surah Al-Baqarah duduk yang pertama. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan yarfa' Ibrahim mengangkat kaedah minal bait, maksudnya mendirikan rumahnya, Baitul Haram. Dia mendirikan tapak asas. Walaupun kita baca sebelum ni dah ada tapak, maksudnya dah runtuh, dah dibinakan balik. Wa Ismail, bersama anak Ismail, Rabbana taqabbal minna. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, taqabbal minna, terimalah apa yang kami buat. Allah Ta'ala perintahkan dirikan Kaabah dan sebagainya. Moga-moga Allah terima amalan yang kedua-dua mereka lakukan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Sami', mendengar dan Maha mengetahui. Jadi di sini dibincangkan apa erti qawaid. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Qawa'id ni banyak makna. Kalau kawasan tentera, pengkalan tentera, disebut Qawa'idul Ashkari, tempat tentera sisi kat mesti duduk tu di Heliopolis, di Ramses, di mana? Di Ramses, bukan kat Ramses, ada satu tempat Heliopolis namanya. Maka Qawa'idul Ashkari, pengkalan tentera ni, itu makna pertama. Qawa'id iaitu kaedah asas, wal aslu lima fawqa, maksudnya ada tapak dia, maka dibina di atas. Jadi tapak sebenarnya malaikat Jibril dah tunjukkan dulu lagi pembinaan Kaabah daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam. Nah, dia dah bina dulu sebenarnya tapak tu. Jadi Nabi Ibrahim membina di atas asas yang telah sedia ada. Wa rufi al-asas bil bina idza bunya 'alaiha naqalat. Jadi di sini dinyatakan apabila Ismail nak bina batu-batu dari Ismail yu'awinu abah. Jadi Nabi Ismail membantu bapaknya Ibrahim fil bina, di mana dia bawa batu, yunawil abahu al-hijarah, dia ambil batu beri kat bapak. Wa Ibrahim yubashir al-bina, jadi Ibrahim ambil batu terus letak satu, macam kita kata buat konkret dia. Satu maksudnya dilakukan oleh Ibrahim dan dibantu oleh anaknya Ismail. Sebagaimana faqad jaa fil hadis maji Ibrahim litafaqud Ismail haitsu tarakahu wa ummu Hajar bin Makkah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu, Nabi cerita balik. Nabi cerita kerana Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya lama dah tu Nabi Ibrahim punya cerita. Ismail nampak tak, turunan jauh lah. Jadi nyatakan Ibrahim datang melawat anaknya Ismail yang ditinggalkan bersama emaknya Hajar di Mekah. Nampak tak? Jadi ini Nabi lain. Nampak tak? Jangan kita tinggalkan, tengok macam mana kita tinggalkan kawasan yang gersam, kawasan padang pasir, Safa, Marwah. Safa tu bukit, Marwah tu pun bukit. Bayangkan, jangan macam sekarang. Sekarang hampir bersih, tak ada apa-apa. Bukan macam padang, jarak padang terkukur, bukit tinggi. Itu Safa, lepas tu Marwah. Ditinggalkan anak dia, lepas tu dia pergi ke Palestin. Dia balik, dia menjarahi anak Ismail tadi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bila dia datang, wahai Ismail, ini sebelum peristiwa mimpi tadi. Nampak tak? Allah Ta'ala memerintahkan aku, ya Ismail, innallaha amarani bi'amri. Allah Ta'ala perintahkan aku satu perkara. Qala Ismail fasna' ma amaraka rabbuk. Maka Nabi Ismail kata, buatlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Qala, maka Ibrahim kata, wa ta'inani. Qala, kau bantu aku. Qala wa'inuka, adakah aku nak bantu engkau? Qala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku. Bapa dia kata, an abni hahuna, aku nak membina di sini. Hahuna di sini, tapak ni, iaitu apa? Baitan, rumah maksudnya. Wa asyara ila aqima murtafi'ah, maka dia buat isyarat dekat kawasan kelompok yang tinggi. Maksud ada kawasan yang agak tinggi, ala ma hauluha, di sekitarnya. Kalau fa'inda dzalik rafa'al qawan, maka disitulah didirikan Kaabah al-Musyarrafah.
al-musharrafah faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah. Maka Nabi Ismail datang dengan batu, ambil batu beri kat bapak dia. Wa Ibrahim yabni, maka Ibrahim bina hatta idza tafa'al bina, sehingga selepas tinggi binaan tadi, bihadzal hajar fawada'ahu lahu faqama alaihi, maka diberi atasnya, wa huwa yabni, dia berdiri di atas tapak tu. Itu maksudnya. Sebab itu disebutkan Maqam Ibrahim Musa. Maqam tu artinya tapak. Tapak Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membina Kaabah. Wa Ismail yunawil al-hijara wa huma yaqul. Kemudian kedua-duanya berkata, ini doa dia. Jadi kita baca balik. Antara bentuk, antara doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam selepas pembinaan kota Mekah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menghikayatkan, bukan menghikayatkan Merong Mahawangsa. Maksud Allah Ta'ala menceritakan kisah Ibrahim ni dan anaknya di dalam Al-Quran sebanyak 3 tempat. Salah satu anwa', 3 jenis daripada bentuk doa dia. Doa yang pertama dia hampir sama, cuma kita beza bahasa Arab dia. Bentuk yang pertama iaitu perkataan Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Yang pertama, ya Allah, terimalah akan amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nama ini nak tunjukkan berkaitan dengan apa? Tentang pentingnya kita amalan, lalu mengharapkan Allah Ta'ala terima amalan kita. Itu penting. Sebab itu walladzina, saya baca sikit ni, dinyatakan yang berkaitan dengan dalam kitab Bukhari disebutkan tentang daripada Ibn Abbas berkaitan pembinaan Kaabah. Wa fi anna Ibrahim, maka Ibrahim dan Ismail berdoa, wa huma yabna Kaabah wa an ba'dis salam. Jadi kedua-duanya membina Kaabah. Sumaya bila dia berdoa tadi, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna summa yabki. Maka mereka menangis. Nabi Ibrahim menangis, wa yaqul ya Khalil, ya Khalilur Rahman, tarfa'ul qawa'id baitur Rahman wa anta musyrik wa anta la yataqabbal minka. Jadi maksudnya nyatakan selepas sumayabki wa yaqul, dan berkata, wahai ya Tuhan kami, mohon supaya Allah menerima di atas pembinaan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak menceritakan tentang ciri-ciri orang mukmin yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Sebab itu bila kita beramal ibadat, kita semayang, kita puasa, kita haji dan sebagainya, kita bekerja, kita buat benda baik, kita berdoa supaya Allah Ta'ala Rabbana taqabbal minna. Itu Allah terima, taqabbal terima. Sebab itu kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Ta'ala terima kita punya dan kamu juga. Allah Ta'ala kedua pihak Allah Ta'ala terima amal. Itu maksudnya walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilah. Yu'tu ma atau, dan mesti nyatakan sebagaimana Allah Ta'ala sebut keadaan orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Iaitu mereka yang memberikan ma atau, yang memberikan. Maksudnya apa? Orang yang bersedekah, orang yang bernafkah, orang yang buat baik. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hatinya taklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sebab apa? Dia bimbang dan takut sebab dia takut bahawa amalannya Allah Ta'ala tak terima. Itu ciri orang beriman. Orang beriman ni dia bimbang. Kita semayang, kita bimbang Allah tak terima. Itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Nama tak, bukan kita buruk sangka, kita baik sangka, cuma kita terfikir, kena fikir. Mati bila dihisap, amalan tertolak. Bila tertolak, maka disiksa. Amalan baik, timbangan tu tak ada maksudnya. Nampak tak? Sedangkan kita nak gunakan amalan pada hari akhirat. Jadi kena rasa bimbang.
Bimbang di sana artinya wajilah. Wa qulubuhum wajilah. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Apabila seseorang itu beramal, maka dia akan merasa takut. Takut macam mana? Takut amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, nawasani minad doa, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami muslimaini. Muslimah tak berarti muslim. Muslimah dia muslim, tapi digunakan untuk dua maksud. Dua orang. Sayyidina Ibrahim seorang, yang kedua anaknya Ismail. Macam kita kata apa? Kita ni muslim, anak muslim, kita seorang. Kalau kita ada dua orang, kita mengatakan nahnu muslimaini, dua orang. Itu maksudnya. Jadi di sini muslimai di sini artinya mutasallimaini li amri, menyerah diri maksudnya. Jadi kami ni kedua-duanya menyerah diri kepada Engkau, khadi'ina li ta'atika, tunduk dan patuh dan ikhlas di atas apa yang Allah perintahkan. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga zuriat-zuriat kami. Nama tak jatuh zuriat semua selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, selepas Nabi Ismail, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Wa arina manasikana. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, Engkau ajarkan kepada kami manasik. Manasik artinya syara'i hujjana. Maksudnya mengajar syariat tentang apa? Amalan-amalan haji. Itu dia perkataan manasik. Lepas itu disebut manasikul haji. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa supaya dia manusia akan pergi ke Mekah menunaikan fardu haji untuk melakukan ibadat haji di bumi Mekah tadi. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'allamna ya Rabbana. Maka Ibrahim kata, ya Allah, Engkau ajar kepada kami syariat. Wa ma yanbaghi lana an naf'al, apa yang sepatutnya kami buat. Ini yang diartikan dengan at-ta'abbud. Dan pada perkataan an-nusuk, kita sebut manasikul haji, artinya ibadat haji. Tujuannya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat kamu, la'alla alqakum ba'da ami hadza. Jadi Nabi kata, engkau nak tengok ibadah haji, tengok apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita buat tadi itu kaitannya dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kena ingat macam tu. Sebab itu Nabi Ibrahim ni sebut sebagai apa? Khalil. Khalilur Rahman. Disebut juga sebagai Abul Anbiya dan macam-macam lagi. Inna salati, itu doa Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim, yang kita baca tadi. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, bangkitkan di kalangan kami rasul. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan daripada Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Jadi kalau kita baca tentang kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mencari Muhammad lahir, ismu Ahmad, pada malam sekian, dia cari. Lalas sekali memang jumpa. Bila jumpa tadi, orang yang betul-betul jumpa tu, sebagai riwayat mengatakan mereka mencari arahan, jumpa tanda-tanda ni, bayi ni sekian. Itu Nabi akhir zaman, kau bunuh dia. Akhirnya dia tak jumpa. Lalas sekali yang duduk satu perkampungan, dia cari, dia kumpulkan wanita, bukan susah sangat, dia tak ramai. Dia kumpulkan wanita-wanita yang hamil. Sebab dia dah tahu dah, perempuan tu mesti Bani Quraisy dan sebagainya. Dia dah cari. Jadi akhir sekali ada satu kawasan pendalaman, pendek cerita, maka ibu Nabi Aminah, jadi bila dilahirkan, dia tengok Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam, maka dia macam dia angkat tangan Allah gitu. Kalau kita orang Melayu dia sebab, kalau Arab ada lagi punya
Syarat dia diletak kedua tangan, nak tunjukkan sudah lepas ni dah tak ada lagi dah keturunan para anbiya, para rasul, penutup para rasul, iaitu daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Akhirnya membawa kepada kematian. Jadi benda tu selamat, nama Allah selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sirah sejarah secara detail, kalau kita baca tentang kelahiran, mereka mencari-cari malam. Nama tak, belum cerita bila dilahirkan tapak apa ni, yang kasih api padam, yang menyembah api majusi. Api majusi yang dinyalakan lebih daripada 1000 tahun. Mereka menyembah berhala. Berhala tu api maksudnya. Dia bukan macam api kita dulu, api pasang api apa, nak nyala api kat rumah bakar, bukan macam tu. Dia dah siap. Kalau kita kata dah memang ada dia punya istana dia, ada dia punya tokong dia misalnya, besar api dia, 1000 tahun tak pernah padam. Ada tukang jaga, tukang nyalakan dan sebagainya. Akhir sekali bila lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka api itu padam. Tasik, bila lahirnya bayi, maka bayi itu dimasukkan, ambil air tu, mana kita kata ke India tu sungai Ganges, ambil berkat dia itu kat sungai tu, maka sungai Tasik itu kering dan istana Rom dan Parsi jatuh. Nampak tak? Istana kursi dia jatuh dalam sekeliling mata. Jadi bila ditanya kepada tukang tilik, maka tukang tiliknya mengatakan, dulu tukang tilik lain, Allah Ta'ala izinkan dia sampai tengok sampai ke langit sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lepas Nabi dibangkitkan, maka Allah tak izinkan lagi meninjau-ninjau rahsia-rahsia tentang Lauh Mahfuz. Itu disebutkan, kita baca balik. Jadi maksudnya mereka mengatakan kerana pada malam ini lahirnya Nabi akhir zaman. Nampak tak? Yang kita baca macam tu sebagaimana dalam berjanji. Kita baca berjanji macam mana? Saya tak hafal, tengok berjanji kita tahu lah kalau nak terjemahkan. Jadi berjanji itu sebenarnya nak menceritakan tentang hikayat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca berjanji tu pada musim Maulid dia. Kadang-kadang baca orang tak tahu tak? Nak nyatakan tentang cerita tentang Nabi, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapannya tidak mengapa, bukan bid'ah pula. Kerana disebabkan cinta tu, tahu Nabi ni begini, isinya begini, emaknya, bapaknya mati lebih awal, emak dia mati selepas beberapa bulan, lepas tu disusukan oleh Suwaibah Islamiah dan sebagainya. Dia dilahirkan dalam keadaan berkhatan, dia lahir dalam keadaan dalam keadaan mengangkat dan sebagainya. Jadi banyak cahaya keluar daripada perut ibunya. Ini semua disebutkan tentang tanda-tanda kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetannya dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala jadikan peristiwa yang berlaku di Mekah dan Madinah sebagai manasikul haji dan pembinaan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ini satu kemuliaan yang diberikan, dan hubungan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang terdahulu itu menunjukkan ikatan. Lepas tu kita bincangkan masalah Kaabah, masalah Masjidil Aqsa. Dulu kiblat ke sana, ke belakang. Hari ini kiblat ke depan misalnya. Sebenarnya nak menggambarkan ikatan antara dua agama, ikatan agama sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepas Nabi dibangkitkan, iaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi yang ketiga jenis doanya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Mengajar. Pertama, wab'ath fihim, supaya kau bangkitkan Rasul. Yatlu alaihim, engkau bacakan padanya ayatika, maksudnya Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, lepas tu dia mengajarkan pula wal hikmah di sini sebagai ulama menyatakan iaitu perkataan Nabi, apa yang Nabi buat, artinya hadis Nabi, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi takrirkan,
ma'ulima apa min qawlin wa fi'lin wa takfirin ma'usnida yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan wa yuzakkihim artinya apa? Iaitu mendidik dan membersihkan, iaitu dengan syariat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa manusia kepada jalan yang lurus yang diredai oleh Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau antal aziz, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini secara ringkas berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan dengan anaknya Ismail dalam pembinaan Kaabah al-Musharrafah. Jadi kita sembahyang menghadap Kaabah, nampak itu syarat qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan kita sembahyang kita letak batu depan mata, itu kita dah ingatkan. Nampak jelas-jelas salah. Kita lepas mengaji dulu dah mengajar, dah belajar dengan kita punya cikgu yang mengajar Quran, mengajar apakah syarat-syarat sah sembahyang. Kita masuk waktu, lepas tu kita berwuduk, lepas tu kita menghadap kiblat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Itu secara basic dia macam tu. Dia tak kata kita sembahyang kena bawa batu, kita letak kepala kita tempat sujud atas batu. Batu tu pula bukan batu daripada Selangor, batu daripada Karbala. Apa benda Karbala? Ada orang tak tahu Karbala, sebut Karbala pun salah. Nampak tak? Karbala itu dalam tempat, iaitu di mana? Di Iraq. Nampak tak? Karbala iaitu tempat berlakunya pembunuhan Sayyidina Hasan alaihissalam. Itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa dah berlaku. Nampak, kita doakan dengan kebaikan, dengan rahmat dan sebagainya. Bukan kita memuliakan tanah ni tadi dan sebagainya. Itu benda-benda yang perlu kita faham. Kerana syarat kita nak sembahyang bukan dengan benda, tapi kita menghadap Kaabah al-Musharrafah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat khusus, benda yang mesti supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak kita tak payah nak cerita dalil-dalil yang jauh-jauh, kitab-kitab yang besar-besar dan sebagainya memadai perkara basic dalam sembahyang menghadap kiblat. Itu dah tentu perkara yang telah, bukan tak diiktifakkan, perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga kita membesarkan Idul Adha, pengorbanan. Itu cerita lain lagi. Zabur Nabi, lepas tu bermimpi menyembelih anaknya Ismail bermimpi. Itu mimpi para anbiya lain, bukan mimpi oleh kita. Kalau kita mimpi menyembelih anak, dah tidak sembelih anak. Kadang-kadang orang cakap macam tu, mana sama. Dia ada perbezaan dia. Al-ahlam, mimpi para anbiya, dan mimpi selain daripada para anbiya. Mimpi mereka dipandu oleh Allah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan. Jadi apa yang kita buat, korban kena bersungguh-sungguh. Jangan kita korban melepaskan batuk. Serupa jadi Habil dengan Habil dengan Qabil yang membunuh, qatil. Qabil bunuh saudaranya Habil, betul kan? Nampak tak, dia nak kahwin dengan kembar dia, mana boleh, dia kena silam. Yang pertama kahwin, yang kedua sekali lahir kembar, yang kedua kembar, dia kena kahwin, dia punya silam, dia punya lawan dia. Nampak tak, dia tak mahu. Air sekali Allah Ta'ala supaya apa? Menyembelih, membuat korban. Jadi korban yang baik, yang Habil tadi, dia menyembelih dengan binatang yang baik, binatang yang sihat, yang paling terbaik diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, niat ibadat. Yang ini dia buat sekadar macam tu je, maka Allah Ta'ala menerima, menyambar dengan panahan api petir tadi akan amalan ataupun pengorbanan daripada Habil alaihissalam. Itu dalam peristiwa Nabi Adam. Sejarah pengorbanan yang pertama sekali. Jadi banyak sejarah setiap para anbiya, semua ada cerita pengorbanan tentang
binatang dan sebagainya. Jadi pengorbanan ini semuanya ada kebenarannya di dalam Islam. Orang yang berkorban maka pada hari kiamat akan dibangkitkan. Sebelum darah tercisar pertama tumpah ke bumi, maka Allah Ta'ala menerima darah tersebut dengan syarat keikhlasan daripada orang yang berkorban, bukan penyembelih, yang tukang korban tadi. Memadai dia serahkan tali kepada tukang penyembelih, ini punya korban dan sebagainya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir dan semayang dan sebagainya, dengan hari tasyrik. Jadi moga-moga ibadat kita membesarkan bulan yang Allah besarkan, kerana peristiwa terlalu besar. Sebagaimana orang yang duduk di Mekah dan di Madinah. Moga-moga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma aslih 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.